Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatan muhammadatan amin. Kita mengetahui ada yang namanya Imam Bukhari. Terkenal kitab Imam Bukhari. Nama beliau Muhammad bin Ismail. Ismail bin Bukhari itu nama tempat di Uzbekistan. Beliau dilahirkan di Bukhara. Bukhara itu tempat Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal bertepatan dengan 21 Juli 800 Masehi. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Ismail itu nama ayah beliau. Ayah beliau itu wafat ketika Imam Bukhari masih kecil. Tapi ada perkataan daripada ayah beliau, yang mana ayah beliau itu banyak meninggalkan harta. Tapi kata ayah beliau, harta beliau tidak ada syubhat, apalagi haram, semuanya halal. Begitulah para ulama dulu, yang mana anaknya itu luar biasa tentang ilmu, tentang kecerdasan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu ayah beliau Muhammad Abdullah, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i itu ayah beliau itu luar biasa tentang daripada alim, luar biasa dan bersangatan warak. Sama Abdullah bin Mubarak itu ayah beliau waraknya luar biasa, menjadikan anak itu luar biasa, saleh luar biasa, alim luar biasa. Sekarang kesalehan daripada ayahnya bersebar waktu. Kembali kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika kecil beliau sudah ditinggal wafat oleh ayah beliau. Dan pada ketika kecil beliau itu buta beliau. Dari sakit mata membuat buta mata beliau. Ketika itu mama beliau seorang salehah yang luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah dengan bersungguh, dengan tangisan, dengan bersungguh-sungguh. Pada malam hari beliau bermimpi, mama beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Kata Nabi Ibrahim Khalilullah, wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyak tangisanmu, banyaknya doa atau banyak doa yang kamu panjatkan. Akhirnya mata beliau disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mama beliau itu seorang salehah yang biasa. Beliau mencari ilmu, bahkan ayah beliau itu murid daripada Sayyidina Imam Malik. Imam Malik adalah gurunya daripada Imam Syafi'i. Karena Imam Malik rahimahullah ta'ala berguru daripada atas lagi. Itu sezaman dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i itu murid daripada Imam Malik. Imam Syafi'i ada anak murid beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini masalah fikih. Kalau masalah hadis beda. Imam Bukhari ini banyak beliau, kita bahkan ada 1080, 1000 lebih guru beliau untuk ilmu hadis. Beliau bahkan masih kurang 10 tahun sudah mencari daripada ilmu hadis. Beliau kemana? Imam Bukhari ketika berusia 10 tahun, Imam Syafi'i sudah meninggal dunia. Itu kan berat. Karena ayah beliau itu berguru kepada Imam Malik. Imam Malik ini guru daripada Imam Syafi'i. Jadi satu zaman dengan ayah beliau. Tapi kan sudah ayah beliau meninggal, Imam Bukhari
10 tahun Imam Bukhari, Imam Syafi'i itu wafat. Tahun kemudian beliau menghafal, 11 tahun beliau menghafal banyak hafalan beliau tentang hadisnya Rasulullah SAW. Pada suatu ketika umur 11 tahun pernah beliau mendengar daripada seorang guru yang namanya Imam Ad-Dakhil meriwayatkan hadis dengan jalur sanad, tapi ada kesalahan yang mana Imam Ad-Dakhili itu ada kesalahan. Lantas berkata Imam Bukhari, karena masih anak usia 11 tahun, yang mengoreksi. Imam Bukhari berkata, kan ini salah jalur. Kan riwayat ini perawi, tapi salah. Dan beliau lupa. Berkata Muhammad bin Ismail Imam Bukhari, coba lihatlah sumber aslinya. Wahai guru, pian lihatlah sumber asli. Lalu Imam Ad-Dakhil tadi melihat, meriwayatkan, ternyata beliau yang salah. Dan dikatakan daripada Ismail masih umur 11 tahun. Beliau luar biasa. Kecerdasan, hafal tentang hadis itu luar biasa. Dan kakak beliau, Imam Bukhari itu ada punya kakak. Menuturkan pernah Imam Bukhari masih muda. Dan beberapa murid mengikuti kuliah tentang apa? Cendikian belak. Beliau tidak mempunyai catatan. Kan para murid, para mahasiswa itu punya catatan, punya buku, punya pulpen. Imam Bukhari tidak punya catatan. Ada yang mengatakan 6 hari. Ada di lain. Selama 6 hari ini, beliau tidak membawa catatan, dan kawan-kawan beliau sesama daripada belajar itu punya catatan sendiri, punya buku, punya pulpen. Berkata nih dan mencemooh kepada Imam Bukhari, wahai Ismail, wahai Muhammad, ibaratnya kan mengucilkan bahwasanya menjelikan intinya dengaran yang mencela kepada Imam Bukhari lantaran beliau tidak punya pulpen dan tidak punya catatan. Bahkan yang dibaca oleh para cendekiawan, para ulama, masyayikh itu banyak tentang hadis, bukan ribuan, bahkan ratusan ribu. Beberapa hadis sudah 6 hari. Kemudian beliau membacakan secara tepat. Suatu hari karena merasa kesal, Imam Bukhari lantaran celaan mereka tiap hari, ya, Imam Bukhari meminta kawannya kepada apa yang mereka catat selama 6 hari. Beliau melihat dan kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut selama 6 hari. Itu ada riwayat yang lain. Dan pernah membaca selama 6 hari beliau bacakan hadis. Bahkan para kawan beliau itu tertinggal selama 15.000 hadis dalam catatan sejarah. Saking luar biasanya Imam Bukhari tentang kecerdasan beliau, tentang kejeniusan beliau tentang ilmu hadis, dan hati-hatinya beliau tentang hadis ini. Banyak beliau tuh mendapati daripada imam, daripada perawi. Bahkan ada satu ketika tentang daripada hadis, beliau mendengar ada ulama yang mendapatkan hadis, bahkan beliau apapun saja untuk pergi ke sana. Bahasa kita duit uang untuk pergi mengambil satu hadis atau beberapa hadis beliau pesan. Ada sana ulama mendapatkan hadis, cari lagi, luar biasa. Beliau Mekah, Madinah, beliau menetap dari beberapa tahun di Mekah, di Madinah, tentang menggali hadis luar biasa. Tercetuslah kitab beliau yang luar biasa. Bahkan dalam riwayat kitab Imam Bukhari, kitab Umum Bukhari itu kan yang paling yang luar biasanya hadisnya sahih. Kenapa? Beliau
daripada hadis, mengambil daripada hadis, catat beliau itu bukan semata-mata catat langsung, tidak. Beliau melihat, beliau mendengar, dan mengambil daripada satu periwayatan. Apabila periwayatan tadi orangnya yang meriwayatkan itu tidak sesuai dengan fikih, tidak adab, beliau tidak mencatat ke buku beliau, ke kitab beliau. Bahkan dalam riwayat Sidin, beliau itu apabila hendak mencatat, hendak menulis hadis, mungkin satu hadis, beliau mandi, beliau berwudu, beliau salat sunnah, baru mencatat. Hal itu beberapa hadis yang diriwayatkan perawinya yang lebih siqahnya. Perawi kan ada, perawi itu ada seorang guru mungkin. Ada guru menekan daripada hadis, beliau ambil. Lihat orangnya saleh, orangnya bagus, orangnya baik. Nah, perawinya setelah itu beliau baru setelah berwudu, setelah mandi, berwudu, salat, baru menulis satu. Saking luar biasa. Telitinya daripada hadis daripada Rasulullah SAW. Itu beberapa hadis, bahkan beliau itu sebelum banyak hadis, yang hadis sahih, hadis dhaif, beliau hafal. Luar biasa Imam Bukhari. Anak murid beliau yaitu Imam Muslim. Bahkan dalam Sahihain itu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Ada riwayat pernah menceritakan tentang daripada karamahnya kitab Imam Bukhari. Ceritakan dulu di kota Mesir, bukan ada salah. Kalau tidak salah kota Mesir. Itu pasukan Tartar memasuki Mesir atau memasuki daerah lah. Yang di sana ada salah, kalau tidak salah Mesir itu. Dimasuki oleh pasukan Tartar. Dijajah di sana, bahkan yang mana perpustakaan itu diambil, bahkan buku-bukunya itu dibuang ke laut. Makanya katanya laut itu bercampur jadi hitam. Lantaran banyak yang dibakar, banyak yang dibuang kitab-kitab. Nah, ada ketika itu dibakar, rumah-rumah dibakar. Yang anehnya ada satu rumah yang tidak terbakar. Diteliti, lantaran apa? Ada kitab siapa? Kitab Imam Bukhari. Lantaran apa? Lantaran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari luar biasa tentang daripada hadis. Muslim sama, beratan Imam Nasai, Imam Dahabi, Imam banyak, Imam Muslim itu ada hadis-hadis tuh, hadis sahih Imam, banyak Imam Ad-Dahabi, Imam Nasai, karena di kutub sitah, ada kitab-kitab yang 6 di situ, Imam Nasai, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, bahkan ada kutub sitah namanya. Itu banyak itu tentang hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kita mencintai daripada para ulama, para fuqaha, para aulia Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat daripada hadis ya Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab, bahwasanya seseorang beserta orang yang dicintai. Kita dihalau nanti pada masyarakat nanti beserta orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita mencintai seluruhnya para ulama, seluruhnya para aulia, seluruhnya para muhadditsin, para fuqaha, faqihin. Mudah-mudahan kita beserta para mereka. Mudah-mudahan kita dihalau beserta para anbiya, para rasul. Mudah-mudahan kita berkah dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan muhammatan innaka. Sallallahu